أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kufrati wattalihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa anna afdalal hadiyu hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdasatuha kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wal akhirah wa masabihul akhirah atau kama qala. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya seseorang itu wajib di atas seseorang itu menuntut ilmu seperti mana yang disebut akan dia oleh Allah dan Rasul. Kerana bahawasanya ilmu itu adalah ilmu itu adalah menjadi asas dan yakni menjadi permulaan bagi kita untuk mencarikan, yakni untuk mengerjakan segala ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan di dalam perkataan al-wasail hukmun maqasid. Bermula ialah wasail, permulaan itu adalah hukum yang dituju akan dia. Mana kita kata adalah hukum yang dituju ni dalam maklum, iaitu tak lain tak bukan. Jadi mana kata kita cari permulaan, kita cari ilmu, lepas tu kita cari yang kedua, mana kata kita di sebalik ada ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita dapat tadi. Gitu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Bahawasanya ini mana kata setakut-takut manusia itu akan Allah Subhanahu wa taala daripada segala hambanya ialah ulama. Dikahenaki takut di sini, yang di mana kata takut dia panggil serta kita membesar akan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dia panggil takut serta membesar. Maka ialah bahawasanya adalah takut serta membesar itu adalah dituntutkan kepada kita. Seperti kita kata contohnya kita takut ni dia banyak. Kadang-kadangnya takut kepada binatang pun ada juga, takut kepada binatang buas, takut kepada manusia. Tapi kita takut kepada manusia pun kita tak membesarkan kepada dia. Yang ni mana kata kita tak sembah dia, kita tak sujud dia. Itu setengah daripadanya. Dan kita takut kepada binatang pun begitu juga. Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ni kita takut serta kita membesar akan dia. Gitu kita makna kata kita sujud kepadanya dan kita beribadat kepadanya. Tetapi kalau kita kata di sini dah bahawasanya innama yakhsha, yakni hasyiya yakhsha. Hasyiya yakhsha ni akan mengikut daripada tuan guru saya Haji Husin Al-Qalyubi.
iaitu mana kata takut di situ, iaitu takut serta membesar akan dia. Gitu. Jadi mana kata daripada perkataan ayat ini, ini berdalillah oleh mana kata berdalillah oleh ulama mufassirin, yang ditakwil akan dia daripada perkataan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ini dia takwil macam mana yang perkataan. Dia mana kata mufassirin ni kadang-kadang kita kita belajar dalam bab ilmu tafsir ni, kadang-kadang kita tak faham perkataan ni, tapi maka di situ ditakwil akan dia. Apakala ditakwil tu seolah-olahnya dimuraikan kepada kita supaya mana kata kita mudah faham, dan kita mudah mana kata yakni dapat penjelasan daripada mana kata daripada perkataan-perkataan tu dengan nyata. Gitu setengah daripadanya. Seperti mana yang ditakwil akan dia, la yakhshallaha min ibadihi illal ulama. Gitu. Yani tiada takut ia seorang itu akan Allah Ta'ala. Kalau kita kata tak takut seorang itu akan Allah Ta'ala, min ibadihi daripada segala hambanya. Yani mana kata orang hamba-hamba ni ramai yang tak takut kepada Tuhan. Tengok di zaman sekarang. Orang mana kata ialah tengah daripadanya mereka yang jahil-jahil, yakni bermarajalela, yakni untuk dia menceritakan berkenaan dengan ilmu-ilmu dan berkenaan dengan amalan-amalan, tetapi adalah mereka itu, yakni perkataannya cuba kita dengar baik-baik bahawasanya tak membetuli yakni dengan syarak. Ada tak membetuli dengan syarak dan tak membetuli dengan hukum hakam yang kita belajar. Itu setengah daripadanya. Illal ulama, malaikat ulama. Jadi ulama inilah orang yang terlebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang terlebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang ditakrif akan dia ialah tengah daripadanya ulama ni, takwa itu imtisalul awamir wa jutinabun nawahi. Yani mana kata takrif yang ditakrif akan dia oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Jadi mana kata imtisalul awamir, yani junjungkan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa jutinabun nawahi, dan kita jauhkan segala larangannya. Jadi maka di situlah setengah daripadanya barulah kita kata kita tu dinamakan takut. Kalau kita kata kita takut juga, kita takut kepada Tuhan, kita semayang, kita puasa, tapi kejahatan pun kita buat, itu tak takut orang panggil. Kadang-kadang ada juga orang tu, dia tak biasa buat kejahatan pada zahir, pada hakikatnya ada juga mana kata ada sifat, iaitu sifat-sifat yang huduh, yakni mana kata sifat-sifat yang dicela, yakni seperti hasad, dengki, ujub, riak dan segalanya. Maka di situlah bahawasanya ialah imtisalul awami wajtinabun nawahi ni, yakni terdiri daripada orang mana kata yang sebut akan dia seperti mana ahlul wara'i. Ahlul wara'i apa dia? Mana warak tu? Kadang-kadang orang kita ni dia kata warak. Orang tu warak, ada ilmu banyak kadang-kadangnya. Kadang-kadangnya orang ni nampaknya kita kata dia tak ada ilmu tapi dia warak. Tapi warak apa dia makna warak? Jadi mana kata ditakrifkan ialah oleh imam, oleh mana kata dalam satu perkataan, bahawasanya warak itu setengah perkataan ni mengatakan Nabi kata. Yakni mana kata perkataan. Setengah kata ini perkataan ulama, gitu. Jadi mana kata di situ adalah khilafiyah di antaranya. Ada juga perkataan-perkataan ni dia banyak. Setengah daripadanya ada yang mengatakan perkataan tu ulama. Jadi mana kata tak mentasyubihkan seolah-olahnya perkataan tu macam perkataan Nabi. Ada juga perkataan Nabi tu, yakni siapa kata mentasyubihkan mana kata perkataan tu jadi perkataan ulama. Jadi mana kata kadang-kadangnya kita tak belajar dalam bidang ilmu dia. Jadi mana kata kita mengeliru akan dia.
Kadang-kadang sopalah kita kata contohnya, duk kata makna kita kata hadis tu, ni hadis dhaif, ni hadis mauquf, ni hadis mursal, ni hadis muttasil, ni hadis munqati. Gitu tengah daripadanya kita tak tahu yang mana satu hadis tu imam datang hadis sahih belaka, hadis sahih belaka, hadis sahih belaka. Maka kita kena jaga bab-bab hadis ni. Bab hadis ni kita kena mahir dalam bidang yang di mana kata dalam bidang ilmu dia, iaitu tak lain tak bukan kena bidang mustalah hadis, kita kena pandai. Gitu setengah daripadanya. Kalau kita tak pandai dalam bab bidang mustalah hadis, mana kata yang tengah daripadanya hadis tu kita tak tahu bahawasanya kadang-kadang ada juga hadis ni dia ni ditiru oleh mana kata ialah tengah daripadanya perkataan-perkataan yang selain daripada hadis jadi menepati hadis. Itu jaga. Tak apa kita tak faham gitu. Nah, jadi ialah tengah daripadanya perkataan yang mengatakan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Nah, maka di situlah tengah daripadanya ditakrifkan akan dia perkataan tadi. Nah, dia panggil mana kata bahawasanya ialah wara' itu huwa mutaba'idun 'anil haram wa tarki syubhah. Itu wara'. Jadi mana kata ialah kita jauhkan seseorang itu, jauhkan daripada haram. Jadi daripada mengerjakan benda-benda haram, makan benda haram, perbuatan haram, yakni pergaulan dengan haram, ialah segalanya. Maka huwa mutaba'idun 'anil haram wa tarki syubhah, dan ialah tinggalkan benda-benda syubhat. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita dia kata, Ustaz, Allah sikit-sikit tu benda-benda syubhat tak apa pun gitu. Tak boleh. Ialah tengah daripadanya benda syubhat. Jadi ialah kalau mengikut daripada ulama yang kuat mengatakan bahawasanya adalah benda syubhat itu adalah qat'an haram. Ialah setengah daripadanya. Lebih lagi lah benda haram. Benda haram tu tak apa. Maka di sini jadi kita masuk dalam bab ilmu. Jadi mana kata di sini diceritakan berkenaan dengan ilmu. Jadi mana kata berkenaan dengan ilmu ni dia cerita berkenaan dengan kelebihan-kelebihannya, itu setengah daripadanya. Wa ammal ahbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimhu rushdahu. Atau kama qala, yakni siapa-siapa yang menghendaki ia oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengan dia, dengan siapa itu, khairan dia akan kebajikan. Yakni Allah Taala tentukan kepada seseorang itu akan dapat kebajikan. Nah, jadi kita nak dapat kebajikan ni bukan semata-mata dapat kebajikan. Lagi tak. Jadi kadang-kadang ada juga kita, siapa kita kata contohnya kita umur dah 40 lebih dah. Dia panggil menjawazal arba'in dah. Baru kita nak semayang. Baru kita nak belajar semayang. Baru kita nak belajar yang segala hukum hakam. Tapi bahawasanya jadi Allah Ta'ala mana kata ialah menghendakikan akan seseorang itu yang dapat kebajikan yufaqihu fid-din, yakni memberi fahamlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia akan seorang itu pada pekerjaan agama. Tapi mana kita kata kena ingatlah dalam yufaqih itu ada yang mengatakan pada yufaqih itu mana kata lam PN. Ada pun kita kata ada juga yang ni jadi takwin daripada ulama tu dia panggil tu dhamir. Kalau dhamir jadi yufaqihu, yakni memberi fahamlah ia Allah Taala akan dia akan seorang tadi. Ataupun kita kata yufaqihu, yakni memberi faham ia Allah tu fiddin pada pekerjaan agama, yakni fi amridin pada pekerjaan agama. Jadi mana kata segala hukum-hukum agama, yakni perbuatan-perbuatan di dalam agama dan ialah pekerjaan-pekerjaan di dalam agama itu, maka kita dapat faham dengan sempurna. Orang kita kadang-kadang ada juga kita tengok orang tu lebih baik,
Kita tengok orang tu kadang-kadangnya kita tengok pada zahirnya dia buat kerja-kerja tu betul, tetapi ialah tak membetuli daripada pekerjaan agama. Kena jaga. Orang zaman sekarang ni kadang-kadang ialah kita tengok dia ni macam ustaz tapi dia bercakap tak boleh. Macam kita kata baru-baru ni kan banyak yang berlaku yang mana kita tengok dia macam ustaz, dia bercakap gini. Tapi dia menafikan, dia menghinakan ustaz-ustaz, dia menghinakan qadi-qadi, dia menghinakan mufti-mufti. Tu tak boleh, tu tak betul dengan syarak. Adalah syarak. Jadi kita tengok mana kata ada tempat yang tak betul, kita kata tak betul. Tempat yang betul mana boleh. Gitu adalah mana kata mereka itu bukan terdiri daripada orang jahil. Gitu setengah daripadanya. Dan ialah tengah daripadanya ini sambung lagi daripada hadis itu, wa yulhimhu, dan mengilhamna ia Allah Ta'ala akan seorang tadi rusydahu, akan petunjuknya, ini akan sifat petunjuk. Jadi sifat petunjuk ni kita telah maklum seperti mana yang Allah Ta'ala katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahawasanya engkau wahai Muhammad tak dapat memberi petunjukkan kepada mereka yang engkau kasih. Jadi mana kata engkau kasih, macam kita kata pok saudara dia Nabi kita ni sangat-sangat dia kasih. Tetapi apabila akhirnya pok saudara dia ni tak ikut dia, tak beriman dengan Muhammad, maka di situlah Nabi kita seolah-olahnya macam mengadu, seolah-olahnya mana kita kata bersangatan sayangnya, bersangatan kasihnya kepada pok saudaranya. Tetapi maka di situlah Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Gitu. Mana ilham? Petunjuk ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia ilham? Jadi mana kata ia tengah daripada ilham itu. Kalau disebutkan dalam satu ta'rif, yang ditarif akan dia tengah katanya oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih, ilqa'u syai' bil lawhi. Yani mencampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hati seseorang. Campak apa? Yani campakkan kepahaman, keyakinan, ketakwaan, yani keimanan setengah daripadanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hati seseorang itu. Jadi di dalam hati seseorang itu, jadi apabila Allah Ta'ala campakkan, yani kebaik, mana kata ilmu, mana kata kepahaman, kita boleh faham dan kita boleh beramal dan kita boleh buat benda-benda yang baik dan kita boleh jauhkan benda-benda yang ditegah akan. Maka di situlah setengah daripadanya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala campakkan ialah mana kata di dalam hati kita tu akan kebaikan dan akan mana kata kepahaman, maka di situ dia panggil hidayah, dapat hidayah kita. Yang ini dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil al-hidayah itu hidayatul muwassilah. Iradatul muhassilah. Yang ini menghadaki akan perkara yang kita sampai akan dia. Namanya kita kata contohnya perkara yang dituju akan dia. Kita nak semayang. Jadi makna kata tuju kita kata perbuatan-perbuatan baik. Jadi makna kata kita dapat hidayah. Kita mana kata perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ni amalan-amalan yang baik. Jadi makna kata kita tu ada perhubungan dengan kita. Seperti kita kata contohnya dulu kita tak biasa berzikir sehari semalam. Tak ada pun. Semayang pun tak. Semayang 5 waktu pun kita tak ada. Sangat kita kata 3 waktu saja. Kita kata contohnya. Tapi apabila kita sampai di sini, jadi kita semayang 5 waktu kita penuhkan. Jadi segala sunat-sunat kita semayang. Itu apa dia kita mengerjakan dia. Dan ialah setengah daripadanya segala macam kita kata zikir-zikir, kita beramal akan dia, kita berzikir akan dia dan selawat-selawat dan tahmid tadi segalanya. Jadi makna kata hidayatul muwassilah yang berhubungkan daripada segala kebajikan-kebajikan tadi ni. Jadi segala amalan-amalan. Maka di sinilah tengah daripadanya cuba kita tengok Nabi kita menyaksikan dia. Nabi kita menyaksikan dia seperti berkatanya
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, dan ialah bermula ulama itu warasah, yakni mana kata mempasakai daripada anbiya. Jadi mana kata kita warasah ni jamak daripada warisun. Gitu, jamak daripada waris, yakni mana kata ialah seolah-olahnya dia ni mewarisi, yakni dapat saka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu dah ulama. Maka di sinilah setengah daripadanya orang kita kadang-kadang ada juga tak setuju dengan ulama, tak ikut dengan ulama, gitu. Jadi makna kata ialah setengah daripadanya ada juga dia ikut ulama, tapi ulama yang ni mana kata tak kita kata ialah bukan terdiri daripada ulama-ulama mujtahid, itu setengah daripadanya. Seperti mana yang disebut akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, atau kama qala. Jadi di sini ialah tengah daripadanya hadis ni, hadis yang ialah mana kata setengah daripadanya berdalillah oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih di dalam kitab yang bernama iaitu Sirajut Talibin. Gitu. Jadi ialah tengah daripadanya. Imam Ghazali ni ialah menceritakan berkenaan dengan cara ikutan ulama. Kalau kita nak tengok, kalau kita kira bercara panjangnya, yang di mana kata sebutan yang panjang, ataupun kita tengoklah di dalam di dalam Sirajut Talibin, yakni pada muka surat 460 itu setengah daripadanya. Ialah kalau kita nak tahu bahawasanya berkenaan dengan ulama ni, ada ulama yang suruh diikut akan dia, seperti kita kata contohnya dengan ringkasnya, iaitu seperti kita kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dalam bab ilmu usuluddin. Yang pertama sekali ilmu tauhid. Seperti mana? Ya ayyuhan nas, wahai segala manusia, ittabi'un ulama'a, ikutlah olehmu wahai manusia yang akan ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Maka bahawasanya ulama itu ialah setengah daripadanya yakni pelita-pelita bagi dunia. Yang mana kata dan ialah pelita-pelita bagi akhirat, yakni lampu di dunia dan juga lampu di akhirat. Gitu. Jadi mana kata ialah setengah daripadanya siapa kita berjalan dalam gelap kan? Kita pergi di akhirat, nak bangun di kubur, nak pergi ke mana tak tahu. Kita. Siapa kita kata kita duduk di dunia? Aku ni nak semayang tak pandai. Belajar tak belajar. Mana kata nak semayang tak pandai. Nak berzikir tak pandai. Nak berselawat tak pandai. Nak buat perkara-perkara yang disuruh, aku tak pandai belakang. Tapi kepandaian itu, mana kata ialah tengah daripadanya perbuatan itu tak lain, tak bukan. Jadi kita kena berhadap dengan ulama. Jadi kita kena ikut, macam kita kata ikut ustaz, belajar dengan ustaz, mengaji dengan ustaz, bermutalaah dengan ustaz. Jadi kita kata tengah daripadanya banyaklah mana kata perbuatan-perbuatan tu dengan ustaz-ustaz kita kata contohnya. Maka di situ jadilah mana kata kita ikut pada dunia. Begitu juga di akhirat sana. Abang kata apabila kita kata masabihul akhirah, di akhirat kita kena cari ulama juga. Mana kita kata di akhirat tu apabila kita pergi di sini, di akhirat yang dinampak, ni yang kutub ulama gitu. Ulama kata gini. Oh betul. Ulama kata gini, betul. Itu setengah daripadanya. Adalah cerita-cerita berkenaan dengan akhirat ni. Yang ni ketika kita masuk di dalam syurga pun, kita kena ada juga orang yang dulu mendahulukan kita. Yang ni kita kata contohnya ustaz kita, ketika kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu nak berdoa. Mereka ustaz-ustaz kita lah yang boleh berdoakan kepada kita. Mana kata kita mengaminkan sama-sama. Itu ada cerita-cerita panjang, yakni di dalam kitab
Tu pun ada kitab-kitab kecil, Tampi Hula, Pilin, apa-apa ada. Kalau kita besar-besar tu, ini kitab-kitab macam hati-hati yang tu setengah daripadanya berkenaan dengan cerita-cerita kita masuk di dalam syurga nanti. Mana kata ialah kita kena ingat ilmu yang pertama. Dan ialah tengah daripadanya ilmu ni kita telah maklum. Wa ma'lumu annahu la rabbata fawqan nubuwah. Jadi mana kata dimaklumkan bahawasanya yakni tiada ada yakni pangkat kelebihan yakni fawqan nubuwah tu malaikat ialah tengah daripadanya ialah mana kata ulama gitu. Dan begitu juga ialah tiada ada kemuliaan selebih-lebih belia yang ialah kita lihatkan di mana kata di dunia ni. Pangkat-pangkat yang lebih tu ialah tengah daripada pangkat yang lebih belia, pangkat yang lebih tinggi seperti mana pangkat Nabi, maka ialah tengah daripadanya tak lain tak bukan iaitu adalah ulama. Tapi kita kena ingat tadi yang saya katakan tadi berkenaan dengan ilmu, iaitu ilmu tauhid yang pertama ni. Ilmu tauhid seperti mana? Yani at-tauhid tu al-ilmu tauhid al-musyabbahu bil husni. Dia panggil lagi. Jadi ta'rifkan. Mana ialah tengah daripadanya ilmu tauhid, ilmu yang ditasbihkan dengan kotor. Kotor-kotor ni seperti kita kata pagar, ada lingkungan, ada tu, mana kata ialah dipanggilkan sebagai macam kotor. Maka dikehendaki kotor di situ. Yang ni yang ditasbihkan dengan kotor tu sebab apa? Yang ni mana kata ialah ilmu tauhid. Kalau ada ilmu tauhid ni, wal iyazabillah, kita tak syirik dengan Tuhan. Dan ialah ilmu tauhid ni, kalau kita ada ilmu tauhid, kita tak kupu dengan Tuhan dan tak jadi murtad seseorang itu. Itu setengah daripadanya wan iyazabillah. Jadi ilmu tauhid lah seolah-olahnya sebagai mana kata jadi pendinding bagi kita. Bagi pendinding ialah ni sebuah akidah kita. Dia akidah ni ialah tengah daripadanya. Maka di situlah adalah ilmu tauhid ni wajib kita kena belajar. Jangan bagi jadi kita jadi muqallid. Muqallid itu ialah mana kata ditakrif akan dia oleh ulama setengah perkataannya. Dia kata gini, wal muqallidu fayamut fahuwa kafirun. Dan bermula seorang yang muqallid itu, seorang yang kita kata kita ni ikut orang semata-mata, fayamut fahuwa kafirun, maka seseorang itu pada apabila mati, apabila dia meninggal, maka jadi kafir wan iyazabillah. Kita takut sangat jadi gini. Dan lagi ialah setengah daripadanya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena jaga juga adalah berkenaan dengan ilmu ni. Kadang-kadang adalah perkataan kita itu yakni membawakan yakni mana kata daripada daripada muqallid. Kita kena jaga. Takut-takutnya jadi muqallid ni wan iyazabillah lah. Kadang-kadangnya jadi mana kata muqallid ni kadang-kadangnya membawa kepada kufur, kadang-kadangnya membawa kepada syirik, kadang-kadangnya ada juga membawa kepada mana kata ialah munafik, itu setengah daripadanya. Tapi kalau kita taklid dalam bab fiqh tu, maka dia dibenarkan, dia tak ada apa. Setengah kata ulama yang mengatakan wajib pun ada gitu. Seperti gini ialah tengah daripadanya, ia sebut akan dia di dalam kitab yakni Ulamaul Muslimin, dia panggil gitu. Yakni pada muka surat 60, dia kata gini, sarrahal ulama'u bi anna taqlidah, yakni musarrahlah oleh ulama, yakni ulama mujtahid dalam ni. Yakni ulama mujtahid ni bila kita kata ialah tengah daripadanya dia mujtahid ni dia banyak, bukan tertentu kepada Syafi'i Maliki iaitu mujtahid ni
Macam kita kata contohnya dia mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, mujtahid muqayyad. Macam kita kata contohnya Rafi'i Nawawi pun mujtahid juga. Macam kita kata Buwaiti Muzanni pun mujtahid juga. Macam kita Syafi'i Maliki apa ni semua tu. Jadi kita telah maklum Syafi'i Maliki Hambali Hanafi tu kita dah maklum. Kita tengok daripadanya dia mujtahid ni dia banyak. Gitu. Bi anna taqlida wajibun, bahawasanya adalah taklid itu adalah wajib. Cuma kita kata contohnya kita tak faham bab-bab agama. Macam kita kata contohnya, Ustaz, ini benda ni haram kan? Benda ni halal kan? Ustaz kata gini-gini, beri penjelasan kepada kita. Okey, beri. Begitu juga semayang. Macam kita kata semayang, kita rokok begini, kita sujud begini, kita iktidan gini. Betul kata? Betul, dia kata gini. Gitu. Dia beri penjelasan kepada kita. Maka bahawasanya boleh. Kadang-kadang contohnya kita tak tahu kan. Saya nak semayang raya hari ni. Orang kita semayang raya dia setahun sekali. Kita kata contohnya tak tahu. Jadi Bilal ajar ataupun imam ajar sendiri, jadi berkenaan dengan hari raya. Gitu. Jadi mana kata berkenaan dengan semayang raya tadi ni. Maka tak apa, boleh. Gitu. Tengok. Wajibun alal ami. Ia ni wajib di atas orang awam. Tapi kalau kita kira di atas orang awam ni, dia orang awam ni orang kebiasaan lah, orang yang kebanyakan. Kadang-kadang ada juga macam kita kata contohnya dia ni orang kebanyakan saja. Tapi orang kita di zaman sekarang ni dia pelik sikit. Dia pelik macam mana? Jadi seolah-olahnya jahil tu menzahirkan pandai, hatinya susah sekali. Dia jahil. Dia tak reti apa. Dia zaman sekarang ni, dia pakai mana? Dia pakai jubah, dia pakai serban, dia taruh janggut. Yang kita kata contohnya, jadi warak lah dia. Apa kalau warak? Seolah-olahnya dia tu alim, dia tu pandai. Cuba kita tengok lah. Dia semayang tu, tomak ninoh pun tak ada. Mana kata ialah tengah daripadanya di dalam sujud, dalam rokok, dalam iktidan, tak ada tomak ninoh pun. Maka di situ adalah kalau tak ada tomak ninoh itu, tak dinamakan ialah kita tu semayang yang sempurna. Setengah ulama yang kuat yang mengatakan bahawasanya adalah tak ada tomak ninoh, ialah batan semayangnya. Lepas tu, nak tanya orang malu. Sebab kita hebat. Kita ni mana kata kita orang tengok orang pakat sanjung belakang kita. Kita hebat. Nak belajar pun malu. Kita sengkau kata kita ni ustaz. Itu setengah daripadanya susah sangat. Dia panggil jahil. Itu orang panggil jahil murakab. Dalam takrif dia panggil macam dia takrif murakab dia gini. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Ia ni mana kata kita barang yang bersusun di atas dua kelima. Maka terlebih banyak lagi. Mana perkataan dia kata gini susun. Tulah dia kata. Tulah gini. Tapi dia kata kalau dia takrif ni itu setengah dia takrif gini ya. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara ni dia kata gini ya. Jahil murakkab ni orang tanya. Mu kenal tak lembu? Kenal. Macam mana lembu? Iaitu ada belalah gitu. Contohnya sebagai contoh. Jadi itu bukan lembu lah, itu gajah. Gitu tengok daripadanya. Jadi mana kata di situlah yakni mengatakan bahawasanya ialah jahil yang semacam ni, kita takut sangat. Jadi mana kata dia tu dia tak tahu kata diri dia tu jahil, tapi dia mengaku kata dia pandai. Dia mengaku kata dia pandai, dia mengaku kata dia bijak, dia mengaku kata dia cerdik apa gini, tetapi dia tu jahil. Takut sangat dalam satu perkataan yang kuat. Nabi kata al-jahilu aqrabu ilal kufri, yakni jahil itu terlebih hampir kepada kufur. Ini setengah daripadanya. Tengok. Dan satu lagi, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat bahawasanya kita jangan jadilah mana kata orang yang jahil, yang tak mahu belajar. Tapi kalau jahil, kita belajar, kita tak pandai, tapi kita rajin, kita belajar, Ramong.
Tiap-tiap ada kuliah, ada tazkirah, ada kita. Itu tak apa. Tengok daripadanya kalau kita mati pun, setengah ulama kata kita mati di dalam belajar. Tiap ni bila kata kita mati di dalam belajar ni, setengah kata mengatakan bahawasanya yang ini mahapuslah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala kejahatan kita dan diberi pahala ataupun diberi ganjaran kepada kita setiap mana kata jejak langkah kita yang di dalam kita belajar. Kerana belajar ni ada tinggi. Tengok ni satu perkataan lagi oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Sikit lagi. Wa in kana al-abidu la yakhlu min an ilmi bil ibadati allati yuwazibu alaiha. Dan bahawasanya abid itu, abid ni ahli ibadat. Dia bukan pandai pun, dia rajin ibadat. Semayang malam, semayang sunat, rajin dia. Mana kata ialah tidak sunyilah, yakni tidak lepaslah abid itu dengan ilmu, yakni dengan carikan ilmu. Tapi kita di hari ini terbalik. Apabila jadi abid, jadi sampai tak mau belajar terus. Sampai tak nak belajar. Belajar pun nak, tak nak. Lepas tu orang panggil tanya, nak tanya menanya dengan ustaz pun tak nak. Kadang-kadang ialah tengah daripadanya dia tanya sama-sama dia. Pokok dia tanya sama-sama dia. Tapi sama-sama orang, mana kata orang yang pandai, dia tak tanya. Yang ini berkenaan dengan perbuatan dia. Seperti kita kata semayang bang dia, yang ini segala kebajikan dia tak tahu. Yang ini amalan-amalan zuhir, yang ini amalan-amalan batin, itu setengah daripadanya dia tak ambil tahu je. Yang ini kata ialah tengah daripadanya tak sunyi, yang ini tak lepas dan tak boleh jauh, tak boleh, mana kata tak kita boleh larikan daripada, yang ini kena menuntut ilmu. Yang ni dia kata bil ibadati, yang ni bi fi'lin ibadati, dengan mengerjakan ibadat. Yang ni mana kata dengan nak mengerjakan ibadat tu tak sunyi, tak lepas daripada kita kena cari ilmu. Tengok lagi, allati yuwazibu alaihi, yang mengekali lah ia abid di atasnya, di atas ibadat. Kita memang abid ni dia rajin, dia mengekali semua. Jadi semayang sunat memang dia tak tinggal. Kita kata contohnya berjaga malam, dia memang dia tak tinggal. Jadi mana kata perbuatan-perbuatan dia, seperti kita kata contohnya amalan-amalan dia seperti berzikir, berselawat, bertahmid, bertahlil, dia tak tinggal. Tapi dia tak belajar. Kadang-kadang ada juga, saya nak sebut pun tak kena lah ni. Kadang-kadang takut sebut ni, takut mengata ke orang. Dia berzikir tu, kita kata contohnya dia berzikir tu tak betul perkataan dia. Mana kata dia wirid semayang tu dia tak betul. Dia wirid semayang, dia baca wirid semayang tu tak betul. Allah, tak betul jauhnya. Kalau kita tengok mana kata budak-budak dia, mana kata dia 5 pun, kalau kita kata mengaji sekolah kapal pun, pandai baca pada dia. Tapi dia berebut nak jadi imam. Dia berebut nak, mana kita kata nak buat benda-benda baik, nak buat benda-benda tu macam kita kata contohnya nak jadi seolah-olahnya ditasbihkan dia tu sebagai ustaz. Gitu setengah daripadanya. Kita takut ni macam ni. Jadi mana kata kita nak muwazabah, yang ni kita nak mengekalikan, yang ni mana kata ia di atas ibadat tu tak lain tak bukan kena belajar ilmu. Tengok, walau lahu, dan jikalau tiada adalah ilmu. Kita buat mana kata buat ibadat dengan tiada ada ilmu, lam takun ibadatan, tiada adalah ialah tiada adalah jadi ibadat. Jadi mana kata kita buat ilmu, mana kata kita buat ibadat dengan tidak berilmu, tak ada ibadat. Seperti mana yang disebut akan dia dalam satu syair. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Ni tak pandai dah syair tua-tua ni. Gitu. Yang ni, dan tiap-tiap mereka yang beramal lah ia seorang mereka itu bi ghairi ilmin, dengan tiada ilmu. Jadi tak pandai, tak tanya orang, tak cerdik, tak belajar. Orang tak cerdik pun kalau belajar boleh. Tak pandai dah tak tanya orang, tak cerdik dah tak belajar. Lepas tu nak belajar pula malu. Tok guru dia pesan, dia tulis. Kalau kita nak tengok cuba kita tengoklah di apa dia ni,
di madrasah ataupun ialah tempat belajar yang ni mana kata di pondok kita tu, dia tulis macam mana di atas lambang sekali. Di atas sekali. Kita macam kita kata contohnya tulis di situ di atas Assalamualaikum begini-gini. Ni dia tulis lain perkataan dia. Dia tulis macam mana? Iaitu tulisan dia. Dia kata. Jadi malu kepada isteri tak dapat anak. Kita berkahwin. Nak gurau pun malu, nak sentuh pun malu, nak musafahah pun malu. Ni pakai malu gini dak, pakai tak boleh anak terus. Pasal apa dia tu tak boleh anak? Mati pucuk kan? Dak, bukan mati pucuk. Mati pucuk dak lawai semeti dia tu. Gitu. Tetapi malu. Malu sampai tak boleh anak. Sampai ketua tak boleh anak. Duduk dengan tu kan. Sudah tu orang panggil malu. Yang kedua juga, malu. Ada tabiat orang malu ni, yang mana kata malu kepada ilmu. Malu nak belajar ilmu. Dia tu muda dengan kita, nak belajar dengan kat dia tak boleh. Dia tu nampak lekeh dengan kita, miskin, apa kerana dia. Tapi dia boleh baca kitab, tapi kita malu nak belajar dengan dia. Pergi sana tengok orang pakat belajar belakang, orang budak-budak. Kita malu lah, kita dah tua dah ni. Saya tengok kawan-kawan saya belajar, ada 2, 3, 4 orang lagu tu. Pergi duduk sana, kita tengok dia ni. Ustaz kalah. Tuan guru tu kalah. Kita tengok, ni tuan guru bukan ni. Tapi dah bukan tuan guru. Dia belajar sampai belajar duduk mana? Ada yang duduk sampai 20 tahun pun ada. Ada yang duduk sampai 4-15 tahun pun ada. Ada yang duduk 10 tahun pun ada. Tapi balik mai sini, apa dia menega? Menega luar buruk. Gitu. Melega apa dia ni goreng pisang, itu semua daripadanya. Ada juga menega nasi kerabu. Mu tak mengajar. Nak mengajar apa? Nak penamu. Gitu. Jadi mana kata ialah tengah daripadanya malu dengan ilmu tu, ialah tengah daripadanya. Kalau tak ada ilmu tak jadi ibadat. Ni pun sama juga. So kita kata contohnya kita duduk di dunia, kita cari duit. Kalau tak ada duit, kita duduk di dunia apa dia? Jadilah kita orang miskin, apa kerana. Begitu juga mana kata kalulah kita kata tak ada ilmu, kita buatlah apa saja seolah-olahnya kita tu apa. Seolah-olahnya tak ada kebajikan kata. Lepas tu dia kata, wa kullu man bi'ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Iaitu segala amalannya, segala perbuatannya, berdiri malam, berdiri waktu siang, kita kata contohnya. Mana kata berdiri semayang-semayang sunat, mana kita kata banyak bertamik bertalit, mardudatut la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima akan dia. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, kita kena ingatlah perkataan ni. Mudah-mudahan kita jadi seorang yang baik. Jangan malu. Pakat datuk ke, pakat apa ke. Saya biasa tengok seorang datuk berjumpa dengan saya. Amoi dia tahu Ustaz. Saya nak cerita ke Ustaz pun saya malu. Dengan pangkat saya ni saya malu, dia tahu Ustaz. Saya tak malu apa. Malu kena kebajikan tak apa, tak payah malu. Kita ni, orang kita ni kalau buat kejahatan tak malu. Tapi kalau kita nak buat kebajikan, kita malu. Dia kata betul, saya kata. Dia kata gitu. Dia ni dia kata, dia semayang, dia kata. Hari ni dia kata, saya biasa berjumpa lah. Dia kata, saya ikut mana kata, ikut penceramah-penceramah ni. Banyak saya ikut penceramah. Tapi saya tak biasa lagi, mana kata, belajar bab-bab ni. Satu, bab bacaan, dia kata. Yang kedua, bab perbuatan. Sejak daripada takbiratul ihram, yang ni mana kata rokok, sujud, iktidal, segala-galanya, dia kata saya tak biasa dengar lagi. Jadi mana kata saya semayang ni seolah-olahnya saya belajar dengan mak saya, bukan belajar. Jadi saya tengok mak saya belajar semayang gitu, saya pun ikut semayang gitu. Saya tak tahu rokok macam mana, saya tak tahu sujud macam mana, saya tak tahu ialah segala perbuatan-perbuatan di dalam semayang tu adakah betul tak betul. Wallahualam, saya tak tahu. Dia kata hari ni lah baru saya berjumpa dia tu Ustaz. Saya kata sungguh kan ni Datuk, minta maaf ni saya kata. Dia bersumpah demi Allah, dia kata Ustaz, inilah baru saya berjumpa. Jadi kena ada benar, kena ada apa dia?
Mana kata di dalam rokok kena ada tamak nina. Di dalam sujud kena ada tamak nina. Di dalam i'tidal kena ada tamak nina. Lepas tu baca pula, kena baca dengan makhraj, kena baca dengan tajwid, kena baca dengan perkataan itu betul. Jangan bagi salah perbuatan. Ni tak kalau kita masuk tak belajar dulu dia kata tak ada apa, tak tahu. Baca Fatihah baca jelah dia kata. Baca tahiyat baca jelah. Gitu mana kita kata rokok, sujud. Itu cara dia. Inilah setengah daripadanya. Kita di hari ni, kita jangan merasa malu. Malu, hak saya kata tadi, jangan ingat yang mana kata malu. Ni kita, dia panggil, kita kena tengok min dalam mana kita kata kitab Mau'izatun lil Mu'minin yang saya baca ni, ada dia panggil min babin mukhalatah wal uzlah. Mukhalatah kita kena ada, jadi bercampur gaun kita kena ada. Kita duduk-duduk, kita bercampur kawan dengan apa? Kita bercampur kawan dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang munafik, dan orang-orang kafir, dan orang-orang mujrimin. Itu kita bercampur kawan. Tuhan tak suruh gitu. Tuhan Nabi tak suruh gitu. Yang orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak tak suruh gitu. Bahawasanya kita sekurang-kurangnya kita bercampur kawan dengan orang-orang yang pandai-pandai. Kita bercampur kawan dengan ustaz. Kita bercampur kawan dengan orang pandai-pandai seperti kita kata imam-imam, kita kata contohnya orang baik-baik tengah daripadanya. Kita bercampur kawan orang macam tu. Kalau bercampur kawan dengan tu, orang lekeh tak boleh campur kawan, tak ada padan. Gitu. Dia gini. Kalau saya nak baca dalam bab tu, bab majalisun ilmi. Yang ni mana kata tak boleh lagi. Nanti kita baca kemudian nanti. InsyaAllah. Dan ialah tengah daripadanya kita kena tengok. Bercampur gaun ni adalah dituntut. Mukhalatah, dia panggil bercampur gaun. Ia ni pada carikan ilmu untuk mengerjakan ibadat. Itu dia bagi min babi mukhalatah. Dan uzlah. Uzlah ni orang panggil duduk di dalam hati kita. Apabila kita semayang, kita uzlah. Uzlah macam mana Ustaz duduk rapat-rapat ni? Ni zaman sekarang tak duduk rapat kan? Tak apa, nanti saya jawab insyaAllah. Gitu. Mana kata duduk rapat-rapat ni nak uzlah macam mana? Uzlah tu berasing diri. Dah uzlah hati kita. Jadi mana kata biasanya kita duduk-duduk tak lain tak bukan ingat kepada manusia, ingat kepada harta, ingat kepada bini, ingat kepada anak, ingat kepada kekayaan. Tapi apabila kita semayang, kita lupakan segala-galanya, kita ingat kepada Tuhan. Itu dia panggil uzlah, itu setengah daripadanya. Jadi hati kita membulat ataupun menumpukan hati kita ni kepada Allah SWT. Itu dia panggil uzlah. Tapi dak, kita apabila kita nak semayang, orang kita dia pelik. Apabila nak semayang, dia panggil mukhalatah, dia panggil bercampur kawan belakang. Apabila semayang, di pantai pun ingat, di hotel pun ingat, di tempat makan pun ingat, di tempat apa dia? Tempat tengok video lucu pun ingat dalam semayang tadi. Wan iyazabillah tu. Jadi mana kata apabila kita nak semayang, semua kita ingat. Benar-benar tak baik tu. Tapi dia uzlah kalau kita nak ikut. Tapi kalau kita duduk sama-sama, kita jadi tu pula. Jadi bertukar orang panggil. Maka di sini ialah kita dengar satu perkataan ni, mengakhiri perkataan ni, jadi tengok. Wa min wasaya Luqman ibnihi ya bunayya jalisil ulama'a wa zakhimhum birakbataika gitu. Payuh baca sikit. Birakbatika. Gitu. Fa innallaha, wahai anakku, tengok dia kata, dia pujuk anak dia. Kita bukan biasa pujuk anak kita, kita pujuk juga anak kita. Pujuk kok lain, kita pujuk ni. Tengok dia pujuk dia nak berani. Wahai anakku, jalisil ulama, yakni duduk sekali lah olehmu dengan ulama, yakni akal ulama. Wazakimhum birak batika, yakni mana kata dan bercampur gaullah oleh kamu, yakni mana kata kinayah daripada baca, yakni mana kata bercampur gaullah olehmu,
yakni dengan engkau itu oleh mana kata dengan orang-orang ulama. Nah, yakni mana kata bercampur gaul oleh muakkad ulama itu dengan engkau. Jadi mana kata kita buat baik, bercampur gaul dengan dia. Duduk makan sekali. Ni kadang-kadang orang kita kalau nak ustaz nak makan sekali dengan kita, tak nak. Tak apalah, dia mau makan lah, kita nak pergi klaim. Kita nak pergi kempen kat sana pula. Nak pergi kempen pun kita makanlah sekali. Sekurang-kurangnya kita boleh duduk sekali. Ada juga di akhiratnya, ada bila kita cerita dalam hadis tu, hadis Fadail tu, bahawasanya kita, apabila kita di akhirat esok Tuhan tanya, mu biasa tak duduk sekali? Duduk sekali pun tak biasa. Makan sekali tak biasa juga. Kalau tak ada gitu sampai gitu, nama pun tak ada juga. Itu maka di situ Tuhan halau kepada neraka lah. Tapi kalau kita kata sekurang-kurangnya kita ada duduk sekali dengan ulama, makan bersama dengan ulama, yang ni mana kata ialah semayang bersama dengan ulama, itu setengah daripadanya. Kalau tak ada juga puan, iazabillah, itu setengah dari. Nah, bercampur gaul yang ni dengan ulama, bukan bercampur gaul kelompok tok gini dak. Bercampur gaul ni tak sama kita kata kita tak faham, kita tanya gitu setengah daripadanya. Dan kita minta tuan guru ataupun ustaz tu minta tolong tunjukkan, ni saya baca ni betul ke tak ni. Ni mana kata saya kata ni betul ke tak ni. Mana kata gini, mana kata hukum ni gini betul ke tak ustaz. Gini tengah daripadanya. Itu panggil bercampur gaul dah lah. Jadi kita tanya menanya apa dia tengah daripadanya, bersalam, bermaaf, makan sekalipun, itu dia panggil bercampur gaul. Ialah setengah daripadanya. Dia banyak ada. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhyiyal quluba. Maka bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan akan hati seseorang. Jadi menghiduplah ya Allah ta'ala itu akan hati seseorang. Apabila kita hidup dengan kita hidup. Hidup ni apa dia? Yang ni hati kita tak mati. Yang ni tak lupa kepada Allah ta'ala tu hidup. Bukan hidup boleh berjalan ataupun boleh berenang gitu. Dah, hati kita mana kata hidup ni kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Ingat nak buat baik, ingat nak belajar, ingat nak buat kerja perkara-perkara yang disuruh, nak ingat nak buat benda-benda, nak tinggalkan perkara-perkara yang dilarang akan dia. Tengok. Mana kata yuhyiyal quluba binuril hikmah. Iaitu dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah macam mana? Cahaya kita duduk sekali, kita makan sekali, kita belajar sekali, kita dengar dia tazkirah sekali, kita dengar dia kuliah sekali. Yang ni dia panggil hikmah itu al-ilmun nafi'. Yang ni mana kata ialah ilmu yang manfaat akan dia, itu dia panggil hikmah. Maka di sebaliknya hikmah ini kita kata ada setengah daripadanya. Buku ni ada bubuh makna lain pun ada juga. Dia panggil hikmah itu dia panggil bijak serta pandai. Dia kadang-kadang ada juga orang tu bijak tapi dia tak pandai. Kadang-kadang orang tu pandai tapi tak bijak. Dia gitu. Kalau kita kira bijak pandai tu sama ya? Tak, dia kata tak. Tok guru ni dia pandai, dia belajar dalam bab ilmu balaghah dia kuat. Gitu kadang-kadang ialah tengah daripadanya ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantiq, ilmu bayan, itu setengah daripadanya. Tengok. Kama yuhyiyal arda bibawabilis sama'i. Seperti menghiduplah ia Allah Ta'ala akan bumi. Jadi Allah Ta'ala lah yang menghidupkan bumi bibawabilis sama dengan air hujan di langit. Jadi bumi kita hidup, macam kita kata bumi hidup ni macam mana? Jadi bumi itu dia panggil hijau. Apabila turun mana kata ialah turun hujan, rumput tu jadi hijau, itu setengah daripadanya. Tapi jangan kita takrif ni. Ada juga dalam satu ilmu, yakni kita kata yang ilmu yang saya sebut tadi. Jadi mana kata seperti mana dia kata perkataannya? Ambatar rabiul bakla. Jadi telah menumbuhlah oleh musim sejuk akan sayuran. Ni jaga ni. Jadi kalau pahaman Mu'tazilah bahawasanya adalah musim sejuk lah yang menumbuhkan sayuran. Tapi pahaman ahli sunnah bukan begitu. Jadi pahaman ahli sunnah dia kena takwil. Dia kena takwil macam ni. Yani ambatallahu rabiul bakla. Yani telah menumbuhlah oleh Allah Subhanahu wa taala yani pada musim sejuk tu akan sayuran.
Jadi mana kata ialah tengah daripadanya, disitulah bahawasanya yang di mana kata menafikan perkataan Mu'tazilah. Jadi mana kata ahli sunnah ni menafikan Mu'tazilah. Mu'tazilah tu seolah-olahnya hujan tu lah yang turun yang boleh menghijaukan bumi. Tetapi dia adalah hijau bumi tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok di sini perkataan ni sore. Ialah kama yuhyiyal arda bibawa bilis sama. Seperti menghiduplah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan bumi. Jadi bumi itu hidup. Bumi itu bergerak. Ada bumi itu yang mana kata menumbuhkan yang sayuran, menumbuhkan rumput-rumput, menumbuhkan segala tumbuhan-tumbuhan di bawah bilis sama, yakni dengan air hujan yang di langit. Begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ringkasnya, jika ada tersalah dan tersilap dan terkasar dan tak pandai apa dia ni cara bahasa, mana kita kata maklumlah kita ni. Kadang-kadang kita orang mengaji pondok ni dia lain sikit gitu. Susun perkataan bahasa tu tak betul sangat. Itu setengah daripadanya. Kadang-kadangnya orang panggil apa dia ni, kencok-kencok, orang panggil kencok-kencok. Jadi tak sama. Tak sama macam mana? Kadang-kadang ni cakap Kelantan, kan kita mengaji di Kelantan. Ni kita macam kita kata kita mengaji di Kelantan. Mula-mula kita mengaji di Kedah. Lepas tu kita mengaji di Kelantan. Lepas tu pergi mengaji di Petani. Jadi berkecok habis. Jadi orang panggil, jadi kalau orang Petani panggil nasi kerabu. Nasi kerabu ni dia tukar color lah orang panggil. Kadang-kadangnya ada color biru, ada color kelabu, ada color merah, ada dia nasi kerabu. Ni pun sama juga. Bahasa kita mari di Kelantan dia lain sikit. Mari di mana kata pergi ikut Tani lain sikit, pergi ikut Kedah lain sikit, mari ikut Pahang pula lagi lain. Jadi maka di situlah setengah daripadanya kita telah maklum manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Tapi kalau kita kata setengah daripadanya hadis yang kata yang menyunjukkan ataupun hadis yang menyaksikan yang mengatakan an insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Jadi mana kata manusia itu tidak sunyi daripada salah dan segala dan lupa. Itu setengah daripadanya tak lepas daripada itu. Jadi mana kata di situlah setengah daripadanya. Kadang-kadang kita nak ceramah ni tujuan nak pergi ikut ni tapi pergi ikut lain. Kadang-kadang nak pergi ikut ni tapi pergi ikut lain. Kadang-kadang nak hurai ikut ni pergi ikut lain. Kadang-kadang nak tafsir ikut ni jadi tafsir ikut lain. Itu setengah daripadanya. Jadi hadirin menjadi kehendak manusia itu tak sama. Kadang-kadang kita kehendak ikut ni tapi orang mana kata pendengar dia nak ikut lain. Kadang-kadang yang kita nak ikut lain, mana kata pendengar dia nak buat ni pula dah. Jadi terbalik. Dia manusia ni adalah salah dan silap tu kita telah maklum. Jadi mana kata seperti juga orang kata, jadi mana kata cakap kampung, orang tua-tua dulu dia panggil macam mana? Gigi dengan lidah pun lagi tergetik. Gitu. Maka begitulah sekiranya apa dia ni, tak lupa lagi kepada hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-samalah kita carikan ilmu dan mengerjakan amal ibadat, yakni amalan-amalan soleh, yakni mudah-mudahan bahagia kita fid dunya wal akhirah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.